Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur pada Allah SWT kerana pada malam ni kita dapat berada dalam satu majlis ilmu. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, majlis ilmu pada malam ni ditaja oleh Yayasan Budi Ihsan. Yayasan Budi Ihsan ni merupakan satu yayasan yang bertanggungjawab menjaga kepentingan umat Islam, terutamanya di kalangan asnaf yang tercicir. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, boleh tuan-tuan explore, boleh tuan-tuan lihat, follow page kepada Yayasan Budi Ihsan ni untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tuan-tuan boleh turut menderma membantu, kerana yayasan ni tadbir oleh golongan yang profesional yang bersungguh-sungguh untuk membantu golongan yang keciciran dalam apa jua lapangan hidup mereka. Pada malam ni renungan kita adalah pada surat Taubah. Surat Taubah adalah satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandungi satu nilai yang penting, satu kualiti hidup yang penting sebagai seorang beriman, iaitulah kewajipan bertaubat kepada Allah SWT. Dan seawal ni saya bacakan kepada tuan-tuan apa yang terdapat dalam tafsir dalam kitab Riyadhus Salihin, satu kitab hadis yang penting, iaitulah qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin fa in kanat al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bainal Allah ta'ala la tata'allaq bi haqq adamiyyin falaha thalatha syurut. Bahawa taubat itu merupakan satu benda yang wajib daripada segala dosa. Jadi kalau perkara maksiat yang dilakukan itu berkaitan dengan hak Allah sahaja, maka dia ada 3 syarat. Tapi kalau dia mempunyai kaitan dengan manusia, maka dia ada 4 syarat. Apakah syarat-syarat itu tuan-tuan? Yang pertama, an yuqli anil maksiyah, meninggalkan maksiat itu dengan bersungguh-sungguh. Wasani an yandam ala fi'liha, yang kedua hendaklah menyesal di atas perbuatan tersebut. Wasalith an ya'zim ala ya'uda ilaiha abadan, yang ketiga iaitulah berazam untuk tidak melakukannya pada masa akan datang lagi. Kalau ia berkaitan dengan hak manusia, maka ada syarat yang keempat, iaitulah kewajipan mengembalikan hak itu kepadanya. Melainkan kalau hak-hak itu adalah berkaitan dengan perkara yang bersifat kehormatan, kemuliaan, perkara berkaitan dengan maruah orang. Seperti satu fatwa yang saya baca ketika berada di Jordan dahulu dalam Majalatul Azhar, majalah yang terbitkan oleh Al-Azhar, tentang seorang perempuan yang berkahwin dengan seorang duda, dan duda ini memiliki anak-anak. Jadi anak yang paling kecil milik suaminya itu adalah seorang yang hyperaktif. Disebabkan keadaannya yang hyperaktif itu, maka wanita ni tidak dapat bersabar, ibu tiri ni tidak dapat bersabar. Maka dia telah pun melakukan satu perkara, iaitu dibagi makan kepada anak ni bahan-bahan yang tertentu, yang chemically, dia sudut chemicalnya tidak baik, sehingga menyebabkan budak itu tergencar akalnya tanpa pengetahuan suami. Takdir Allah tuan-tuan, bila suaminya mati, dia tidak mendapat anak dari suami tersebut. Bila hari tuanya, anak-anak suami itu yang menjaganya. Anak-anak yang sulung, kedua, ketiga, keempat baik, lelaki perempuan baik padanya. Cuma anak yang kecil yang telah pun didera dari sudut mentally itu, maka anak tersebut mengalami satu distort, macam apa kita nak panggil, macam terbantut akalnya, jadi OKU agaknya, begitulah tuan-tuan. Maka dalam konteks itu, perempuan tersebut bertanya kepada para mufti, apakah hukum untuk memberitahu pada abang kakaknya perbuatannya sewaktu jahiliah dahulu. Dalam konteks ini tuan-tuan, kalau berlaku kepada seseorang perkara yang sama dengannya, haram untuk beritahu abang dan kakak tuan-tuan, kerana ia akan menyebabkan suasana menjadi lebih ribut. Ia ibarat luka lama berdarah kembali. Apa-apa kesalahan dilakukan dahulu, kalau melibatkan maruah orang, melibatkan ini, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, begitu juga Imam Samarkandi, ia tidak perlu diberitahu kepada yang mempunyai hak, kerana ia akan menyebabkan luka lama berdarah kembali, dia tidak menjadi lebih baik tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi sahabat-sahabat yang ada dalam program ilmu pada malam ni, sahabat saya Engineer Hafiz Karim, Puan Arina, kemudian ada Umur Zubair, kakak saya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dan Nasriah Nasruddin, ramai yang bersama-sama pada malam ni. Moga-moga boleh panjangkan jariah ilmu pada malam ni kaitan dengan kewajipan taubat tuan-tuan. Dan kitab Riyadhus Salihin mengemukakan banyak ayat yang membuktikan kewajipan taubat. Taubat ni wajib. Kalau melakukan dosa tidak bertaubat pada Allah, maka berlaku 2 dosa sebenarnya, dosa maksiat, dosa tak bertaubat. Jadi ada banyak ayat yang menceritakan kewajipan taubat. Contohnya daripada surah Nur ayat yang ke-31, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang beriman, supaya kamu beroleh kemenangan. Dan surah Hud pula Allah gambarkan,
Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Istighfarlah kamu kepada Tuhan kamu dan taubat padanya. Kata para ulama tafsir, contohnya Imam Qurtubi dan tafsirnya, istighfar daripada dosa kecil dan taubat daripada dosa besar. La kabirata ma taubah ma'al istighfar wala saghira ma'al israr. Kata para ulama, dosa kecil tidak boleh dianggap kecil kerana ia menjadi besar kalau diteruskan, dan dosa besar tiada yang besar di sisi Allah dengan sebab taubat yang kita lakukan, maka hilanglah dosa besar tersebut dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, yang kita telah pelajari dalam syarat taubat nasuha dan sebagainya. Dalam surat Tahrim pula Allah menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Menunjukkan bahawa orang beriman ini mereka tidak maksum. Mereka ada peluang melakukan dosa, mereka ada potensi melakukan dosa. Maka hendaklah mereka bertaubat kepada Allah. Taubat itu hukumnya wajib, tuan-tuan. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Nabi bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 maratan. Nabi bersabda bahawa demi Allah, aku bertaubat kepada Tuhanku satu hari lebih 70 kali. Dalam hadis sahih riwayat Muslim pula, Nabi bersabda, ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yaumi ilaihi 100 maratin. Wahai sekalian orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah. Sedangkan aku yang maksum ni pun bertaubat kepada Allah satu hari 100 kali. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, dalam hadis yang lain menceritakan kewajipan taubat ini, kegembiraan Allah kepada orang bertaubat. Lallah afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Bayangkan dalam hadis ini menceritakan Allah lebih gembira terhadap orang yang bertaubat itu berbandingan gembiranya Allah melihat kesilapan seorang yang berkata ketika kehilangan untanya di padang pasir. Unta ni satu kenderaan penting bagi pengembara di padang pasir. Kita tak boleh nak bayangkan, tuan-tuan. Tapi kalau kita boleh hayati orang naik unta kat padang pasir yang luas itu, dengan tak ada apa-apa yang dapat membantunya di tengah padang pasir yang luas itu, tiba-tiba dia pun kepenatan, dia tidur di atas untanya, ada makanan, minuman, tempat rehatnya, perjalanannya semua bergantung pada unta 100% selepas Allah SWT. Tiba-tiba dia tertidur, bangkit dari tidurnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Unta sudah pun ahlan wa sahlan wa jalan, hilang. Maka dalam hatinya fikir, matilah aku, siapa nak selamatkan aku ke padang pasir yang luas ni, nak cari air pun tak ada, makanan nak makan pun tak ada. Dia pun duduk termenung, terbanggu-banggu, minta pada Allah bantuan. Tiba-tiba muncullah sang unta itu. Gembira tak tuan-tuan orang ni agak-agaknya? Gembira kan? Oleh kerana terlalu gembira, dia tersasul dalam kata-katanya. Apa dia kata? Wallahi Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, aku syukur padamu. Ya Allah, demi Allah aku syukur padamu. Engkaulah hamba-Ku, aku Tuhanmu. Terbalik, tuan-tuan, dia kata. Sepatutnya dia kata, aku syukur padamu, ya Allah, engkau selamatkan aku. Unta ni datang, aku hamba-Mu yang lemah, engkau Tuhanku yang berkuasa. Tapi dia terbalik, dia cakap, akulah Tuhanmu, engkau hamba-Ku, hai Tuhan. Kerana terlalu gembira. Allah dalam keadaan itu gembira terhadap kesilapannya berkata tanpa disengajakan tu, tuan-tuan. Dia tak sengaja, ya. Tapi Allah lebih gembira dengan sikap seorang yang bertaubat selepas melakukan dosa-dosa besar. Tuan-tuan, hari ini kita kena bertaubat pada Allah lah, tuan-tuan. Wajib bertaubat. Kerana kalau kita baca dalam kitab At-Tawabin oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi menceritakan ketika Nabi Musa bersama dengan abangnya Harun alaihi wassalam mengalami kemarau yang dahsyat, mereka menanti hujan turun, datanglah Jibril mengirim berita bahawa di kalangan Bani Israel yang ramai itu ada seorang melakukan dosa 40 tahun tak bertaubat pada Allah. Dengan sebab itulah Allah menghalang hujan rahmatnya turun. Maka Nabi Musa pun buat pengumuman kepada Bani Israel, hai Bani Israel, ada seorang kalangan kamu buat dosa besar. Dia 40 tahun tak bertaubat pada Allah. Sebab dialah kita terhalang daripada dapat rahmat Allah hujan hari ini. Maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah SWT. Tuan-tuan, apa berlaku? Tuan-tuan tahu tak? Maka orang yang maksudkan itu terasa dirinya bersalah. Siapa makan cili, dialah terasa pedasnya. Ya Allah, aku malu. Aku sudah pun, Allahu Akbar, aku sudah 40 tahun melakukan dosa, engkau tutup. Takkanlah hari ini aku nak munculkan dia, aku nak terbit, nak keluar. Sedangkan di depan aku ada 2 orang Nabi Allah, ada kasih-kasih Allah, ada pengikut-pengikut Nabi yang mulia. Nanti apalah kata orang kepada ku, wahai Tuhan, kepada isteri aku, anak-anak aku, siapalah nak kahwin dengan mereka kalau tahu ayahnya penjenayah macam aku ni. Mana aku letak muka ku, wahai Tuhan? Nangis dia, tuan-tuan. Nangis dia. Menekap mukanya ke kedua tapak tangannya. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, tiba-tiba tak semena-mena hujan pun turun, tuan-tuan, dengan lebatnya. Nabi Musa menjadi hairan. Tak ada seorang pun kelibat yang keluar selepas pengumuman dia buat. Tapi kenapa Allah turunkan hujan? Jibril datang semula dan berkata, wahai Musa, Allah telah menyembunyikan kesalahannya 40 tahun. Adakah patut hari ini Allah bukakan, wahai Musa? Tengok, tuan-tuan,
rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah tidak mahu dia diketahui pelakuan jahatnya itu kepada orang lain. Allah menutup aib, Allah tidak suka mengadu domba. Allah mengirim beritanya kepada Jibril bahawasanya Allah menutup aibnya dan Allah ampunkan dia, dan sekarang rahmat Allah turun. Kita wajib bertaubat, tuan. Apa yang berlaku sekarang dosa-dosa kita sebenarnya? Ahli sains boleh memberikan penjelasan dari sudut saintifiknya, tapi kita orang beriman yakinlah dosa kita banyak, tuan. Itu sebab kita wajib bertaubat kepada Allah SWT. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain menceritakan bahawa Nabi SAW sabda, Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah SWT menerima taubat seorang selagi dia belum sampai ke kerongkongnya. Kerongkong, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Intinya taubat akan ditolak oleh Allah waktu nyawa sampai ke kerongkong, dia tahu dia akan mati. Yang kedua, matahari terbit di barat. Itu kita tidak tahu bilakah berlaku waktunya. Tanda-tanda kiamat dah banyak muncul, tapi tanda yang paling besar ni antaranya terbitnya matahari di sebelah barat belum muncul, maka pintu taubat masih lagi terbuka. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ada hadis yang panjang menceritakan tentang kesilapan seorang di Bani Israel dahulu yang bunuh 99 nyawa. Hadis ni panjang. Rumusannya iaitu beliau mencari-cari orang untuk membimbingnya, membantunya untuk kembali kepada Allah. Maka dia tersilap tanya kepada seorang disangkanya alim. Rupanya orang itu gagal memberikan jawapan yang tepat. Orang itu berkata tiada taubat untuk wahai saudara. Dia bunuhnya ustaz itu. Ini ustaz jugalah, tuan-tuan, kerana disebut dalam hadis ini, fasa'ala an a'lam ahlil ard fadulla ala rahibin. Orang menyangkakan itu orang alim. Kita jangan salah tanya, tuan-tuan, ya. Kalau kita mengalami penyakit tertentu, kita nak dapatkan rawatan doktor pakar yang tertentu yang kelayakan, maka demikian juga jalan ke akhirat, kita tanyalah kepada ustaz yang berkelayakan, kepada orang yang benar-benar tahu. Kalau orang itu sakit di dunia, dia salah diprescribekan ubatnya oleh doktor, maka akibatnya mati. Memanglah satu musibah. Dan habis mati itu, dalam kubur tak ada malaikat nak tanya macam mana darah tinggi, kerja manis, buat pinggang. Malaikat tak tanya, habis cerita, tuan-tuan. Tapi kalau orang itu tersilap jalan ke akhirat kerana fatwa yang diterimanya salah, fadhalu adallu, dalam hadis mengatakan tanda akhir zaman ramai orang jahil memberikan fatwa, maka akibatnya orang itu akan sesat ke akhirat, tuan-tuan. Ini yang bahayanya. Baik, jadi seorang ini bertanya kepada orang disangkanya alim. Orang itu mengatakan tiada peluang taubat bagimu. Dia bunuhnya orang itu genap 100, tapi hatinya masih tidak tenang. Maka dia bertanya lagi, boleh tak tunjukkan kepadaku seorang yang boleh memberitahu, beri jawapan dalam isu yang berlaku, masalah berlaku. Akhirnya ditunjukkan kepada orang alim yang kedua. Orang itu berkata, masih ada peluang untuk bertaubat wahai anakku, wahai orang muda. Tuan-tuan, ini busyarah lah, tuan-tuan. Ini kita kena banyak sebut kepada orang Islam di luar sana. Jangan sampai nanti ada agama lain yang mendakwa lebih baik pada Islam. Kerana kejahilan umat ini, kita menekankan benda yang tidak penting. Maka benda yang lebih penting itu yang jadi keutamaan, tidak kita jadikan sebagai teras dan terbalik, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Beri berita gembira, basyiru wala tunafiru. Berilah berita gembira kepada umat di luar sana. Mereka ini kadang hopeless, tuan-tuan. Mereka tak ada jalan, tuan-tuan. Maka hendaklah kita jadi tindakan seperti orang alim yang kedua ni. Ada bagimu taubat. Sekarang kalau kamu taubat, kamu pindah ke tempat ini, menunjukkan kalau nak bertaubat, kita kena cari tempat yang betul, rakan yang betul, rafaqatus salihun, orang-orang yang baik menjadi teman kita. Kan Allah menyatakan, 2 hari lepas kita belajar surah Al-Kahfi, Allah menyatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Carilah orang yang baik, yang nak mendekatkan dirinya kepada Allah, orang yang betul-betul hatinya genuine nak beribadah kepada Allah. Orang seperti itu yang perlu kamu dekati. Maka ketika di dalam perjalanan untuk bertaubat itu, tiba-tiba dia mati. Maka 2 orang malaikat datang turun untuk mengambil nyawanya, malaikat rahmat, malaikat azab. Fantalaqa hatta idza nasafa tariqatahu al-maut faqtasamat bihi malaikatu rahmah wa malaikatul azab. Faqalat malaikatu rahmah jaa taiban muqbilan bi qalbihi ila Allah wa qalat malaikatul azab innahu lam ya'mal khairan qat. Maka 2 orang malaikat ini berselisih faham siapa yang nak ambil nyawanya, malaikat rahmat ke malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan dia dah bertaubat, malaikat azab mengatakan dia belum lagi buat baik. Maka akhirnya Allah SWT telah mengutuskan seorang malaikat lain untuk menjadi hakim menyelesaikan perselisihan tersebut. Lalu faqala kisu ma bainal ardaini fa ila ayatihima kana adna fa huwa lahu faqasu fawajaduhu adna ila ardi allati arat faqabathu malaikatu rahmah.
Lalu dalam kes itu Allah mengutuskan malaikat menjadi hakim, buat keputusan untuk diukur mana lebih dekat, jarak dia pergi ke jarak dia nak sampai. Lalu Allah telah mengarahkan bumi yang dia nak sampai itu mendekat dan bumi yang ditinggalkan itu menjauh. Tengok tuan-tuan, kasih sayang Allah, waktu orang taubat, bagai-bagai perkara Allah lakukan untuk dia. Kasih sayang Allah SWT untuk seorang hamba. Dan akhirnya dia pun dimasukkan dalam rahmat Allah SWT. Dalam hadis yang panjang berkaitan dengan surat Taubah yang saya nak cerita pada tuan-tuan pada malam ni, mungkin tak sampai keseluruhannya dapat saya ceritakan. Nanti tuan-tuan tengoklah lagi di Yayasan Budi Ihsan ini, sahabat-sahabat saya, ustaz-ustaz yang lain yang turut menyampaikan ilmu. Saya mungkin tak mampu nak mencakupi keseluruhannya pada malam ini berkaitan dengan taubat ni. Surat Taubah ataupun surat Al-Bara'ah, ada beberapa nama yang diberikan terhadap surah yang penting ini, yang diharamkan kita untuk memulakan dengan bismillah ni. Kenapa tuan-tuan? Nanti teka-teki nanti tanya pada keluarga tanya pada anak-anak, cari jawapannya. Nanti saya akan ceritakan, bagi suspend dulu. Jadi tuan-tuan, antara sebab dinamakan surat Taubah ni tentang taubatnya 3 orang sahabat Nabi, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Ar-Rabi'. Ketiga mereka ini telah pun takhallafa an Tabuk. Mereka ni tidak dapat menyertai peperangan Tabuk bersama Rasulullah SAW kerana tiada alasan. Mereka tak ada sebab untuk tidak hadir. Hadisnya sangat panjang, saya rumuskan tuan-tuan, maka ketiga mereka ni tidak hadir. Yang paling banyak bercerita tentang peristiwa ini adalah Ka'ab bin Malik. Dia merupakan sahabat yang paling muda sekali dalam 3 orang yang dihukum oleh Allah SWT ini. Allahu Akbar. Cerita ni sangat emosional lah tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Taubat para sahabat Jarak di antara Madinah ke Tabuk itu berapa ribu batu tuan-tuan. Kalau kita hari ni nak pergi ke Madain Saleh, berapa ratus kilometer itu naik bas berjam-jam nak sampai. Bayangkan zaman dahulu, Nabi, para sahabat, musim panas pula pokok kurma berbuah. Orang Arab itulah pertanian, itulah perdagangan, itulah perniagaan mereka. Maka bila datang cabaran tersebut untuk pergi jihad, mujahadah yang berlaku, mereka kena tinggalkan pokok kurma untuk pergi perang dengan Rom yang kuat itu. Bagaimana nak menghadapi Rom? Tentera Islam ni apa pengalaman perangnya? Apa kelengkapannya? Tapi ini suruhan daripada Allah SWT tuan-tuan. Maka kesemua mereka pergi. Ka'ab bin Malik yang anaknya menceritakan peristiwa ini bernama Abdullah bin Ka'ab bin Malik berkata, ayah aku pada waktu itu merupakan orang yang paling muda di kalangan yang tidak ikut itu, tidak turut peperangan. Maka dia berkata, tak apalah, nanti tentera Islam pergi dulu, nanti aku ikut kemudian. Bila tentera Islam dah pergi, dia tak tahu arah tuju ke mana nak ikut mereka. Maka dia pun rasa bersalah, duduk kat Madinah. Maka para sahabat tiba-tiba pulang. Tiba-tiba datang berita Nabi dan para sahabat telah pun pulang ke Madinah. Rasa kesal itu berbuku dalam hatinya. Dia bertanya kepada sekalian yang hadir, sahabat-sahabatnya, kali keluarganya, apa nak jawab pada Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam. Golongan munafikun yang jumlah mereka 80 lebih itu memberikan macam-macam alasan. Unta nak beranak, isteri sakit, nak bersalin, begitu begini, kena jaga orang tua, alasan-alasan. Tapi Ka'ab bin Malik ni, dia tahu Nabi pulang. Dia pun datang jumpa Nabi bagi salam. Dia lihat Nabi jawab salamnya secara senyum kambing dan mengirim satu indikator bahawa ada satu yang tak kena tuan-tuan. Dan dia mendapat nasihat daripada kaum keluarganya supaya temberang kepada Nabi SAW, memberi alasan macam orang lain yang dimaafkan Nabi. Tapi dalam hatinya, kalau aku cakap satu yang dusta, nanti Allah turunkan ayat, mana aku letak muka aku. Aku dengan Nabi ni memang aku tak boleh nak dusta. Kalau orang lain aku tak puas hati, aku ditinggalkan saja. Tapi dengan Rasulullah SAW ni, aku tak berani lah. Cakaplah apa pun aku tak berani lah. Tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Lalu bila datang jumpa Nabi, wahai Rasulullah, saya tidak ada alasan apa-apa. Maka Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, Nabi bersabda kepadanya, amma haza faqad sadaq faqum hatta yaqdi Allahu fika. Ini orang bercakap betul, tunggulah sampai Allah buat keputusan untukmu. Maka aku pun pulang. Lalu Bani Salimah memberitahu aku, apa kau tak buat alasan? Kalau kau buat alasan, tentulah Nabi akan terima. Macam orang lain itu, mereka mempengaruhi aku sehingga aku hampir-hampir berkata, memberikan alasan kepada Nabi semula datang bertemu dengan Nabi kerana melihat reaksi Nabi yang sangat tidak gembira terhadap tindakanku itu. Tapi tiba-tiba aku terdengar ada 2 orang yang turut bersama-sama dengan aku yang juga dihukum oleh Nabi, yang kenyataan Nabi seperti itu yang amat melukakan hati. Siapakah orang itu? Aku ternanti-nanti. Maka mereka berkata Hilal bin Umayyah dan juga Murarah bin Ar-Rabi'.
kedua-dua orang sahabat ini merupakan Badri ini maknanya terlibat perang Badar. Maka orang bukan biasa, bukan sebarangan, bukan orang calang-calang. Mereka juga sedang menunggu jawapan daripada Allah terhadap tindakan tidak pergi perang. Maka dalam hati aku berkata, kalau dua orang ni berkata benar, aku pun akan berkata benar. Tuan-tuan, selepas sahaja peristiwa itu berlaku, maka 40 hari Nabi tidak menegurku. Nabi tidak menjawab salamku. Bila Nabi tidak menjawab salamku, semua orang Islam yang lain pun tidak mempedulikan aku. Sehingga ada sepupu aku, orang karib aku dekat dengan rumah aku datang bagi salam pun dia tidak jawab. Berkali-kali aku beri salam kepadanya, dia tidak jawab. Sampai 40 hari, tiba-tiba datang pula arah Rasulullah yang sangat menyedihkan, iaitu isteri kami semua diminta pulang ke pangkuan keluarga mereka. Allahu Akbar. Apa hukuman ini? Maka aku pun berkata pada isteriku, adakah ini talak ataupun ini arahan Nabi untuk pisah sementara waktu? Jawapan orang membawa berita itu, ini sementara waktu. Maka aku berkata pada isteri aku untuk pulang ke pangkuan ibu ayahnya sampai keputusan Allah tiba. Cuma Hilal bin Umayyah sahaja yang merupakan orang paling tua di kami, dia benarkan Nabi oleh isterinya untuk datang masak dan menguruskan pakaiannya lantaran dia terlalu tua. Tapi tidak boleh bersama. Allahu Akbar, Masya Allah. Tiba hari ke-40 itu juga tiba-tiba datang surat daripada Rom. Ada seorang orang bukan Islam berniaga di Madinah pada masa itu. Dia datang bawa surat, dan surat itu memberikan tawaran kepadaku oleh Raja Kristian yang ada di Rom, di sebelah Turki, di sebelah utara, untuk aku bersama mereka masuk jadi Kristian. Allahu Akbar. Musibah demi musibah. Aku mengambil surat tersebut, aku campakkan ke dalam api. Allah, tiada ujian lebih besar dari ini. Aku mengalami hari-hari yang sangat menakutkan. Aku bagi salam, semua orang tak jawab. Aku orang muda, aku pergi sembahyang, semua orang tidak melayan aku, tidak mandang aku. Aku bagi salam pun semua tidak tengok aku. Aku cuba mendekatkan diri aku kepada Rasulullah. Aku nampak Rasulullah pusing pada aku bagi salam, Rasulullah pun tidak menjawab salamku. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayangkan, 40 hari tuan. Sehinggalah genap 50 hari. Saya nak berhenti kat sini. Nanti saya sambung lagi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita. Apakah kesan taubat orang yang berkata benar dan hidup sampai Allah turunkan surat taubat itu dengan namanya, tuan-tuan. Taubat ni bukan perkara sewenang-wenang, tuan-tuan. At-ta'ibu min az-zanbi kaman la zanba lahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang taubat daripada dosa seolah tidak ada dosa langsung. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita pada hari-hari yang sangat susah ni. Banyaklah bertaubat kepada Allah, tuan-tuan. Banyaklah ingat kepada Allah, dan banyaklah mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini namanya penghulu istighfar. Dalam maksurat ada, kita boleh tengok, cek dalam online pun, carilah perkataan penghulu istighfar. Hafallah, tuan-tuan. Lepas subuh baca sekali, lepas asar baca sekali. Saya baca dengan penuh keimanan, dia mati di antara subuh dan asar, bagi syurga. Siapa yang baca lepas asar, mati di sebelum subuh keesokan hari, jaminan masuk syurga dengan syarat dia meyakini dan mengamalkannya. Cuba kita ikut sekali, tuan-tuan, baca sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baca siri istighfar, tuan-tuan. Moga-moga Allah merahmati kita, memberkati kita, dan sekurang-kurangnya pun astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan Allah memberkati kita pada kali ini dan beri kepada kita kekuatan untuk menghadapi hari yang susah. Ingat, segala musibah yang berlaku itu disebabkan kesalahan kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sungguhnya berlakunya kerosakan langit dan bumi disebabkan kejahatan tangan-tangan manusia. Moga dengan sebab taubat Allah mengasihani kita, Allah menurunkan rahmatnya semula, menghilangkan penyakit yang berlaku. Mereka berdoa, tahassanna bi zil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna al hayy alladhi la yamut isrif anal adza innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung, kami membentingkan diri kami dengan yang memiliki kekuasaan yang luar biasa.
kami mendapatkan perlindungan daripada yang memiliki langit dan juga segala galaksi. Kami tawakal kepada yang tidak akan mati, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jauhkan kami daripada, selamatkan kami daripada ujian ini, selamatkan kami ujian kami ini, selamatkan kami dari ujian ini, sungguh Kau di atas segala sesuatu maha berkuasa. Maka tuan-tuan, akhir sekali, mudah-mudahan Allah memberkati kita dan memurnikan kepada kita iman, memberi kepada kita kesedaran betapa pentingnya taubat macam para sahabat Nabi ini sampai turun ayat untuk muji mereka. Nanti saya akan ceritakan lanjut tentang kisah yang ada ni tuan-tuan daripada surat Taubah. Sebab mengapa dia dinamakan surat Taubah. Dan banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hari-hari yang penting ini. Doakan untuk sekalian umat Islam, doakan untuk para pemimpin mereka, doakan untuk anak-anak kita, keturunan kita, doakan untuk jiran tangga kita, doakan semua orang buat baik pada kita, orang buat silap pada kita. Ya, moga-moga Allah memberkati kita pada saat ini. Di atas sedikit tazkirah yang disampaikan, pemaaf di atas technical problem yang berlaku tadi lepas maghrib. Itu saya menyampaikan kuliah di Facebook Ustaz Zahzan, bukan di Facebook fan club ini, di fan page ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat panjangkan segala kuliah mutiara disampaikan ini. Dan jangan lupa follow Yayasan Budi Ihsan yang merupakan, kita mengharapkan jadi benteng terakhir umat Islam untuk membantu mereka yang keciciran daripada bantuan. Mudah-mudahan segala usaha yang dilakukan ini diberkati oleh Allah, dipermudahkan. Yayasan Budi Ihsan ni ditadbir oleh golongan profesional yang memiliki latar belakang berbagai untuk membantu mengisi kelompangan yang berlaku dalam umat, memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Sekian dari saya, wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.